Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah, kita sambung kita punya sesi pembelajaran untuk minggu ini. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 84. Okey, pada modul benda ni tak ada. Ini cikgu nak terangkan dia punya isi pelajaran. Baiklah ya. Okey, pada muka surat 84 tu dia disekalikan 2.4.3 dan 2.4.4 membahagi dengan 2 digit. Maksudnya sesuatu nilai tu dibahagikan dengan nombor puluh. Tak kisahlah 2 nombor sebab dia cakap 2 digit. Okey, kita pergi ke contoh yang pertama. Okey, kita besarkan. Okey, kita tengok dia punya konsep bahagi sama, cuma dia kita bahagi dengan 2 digit sahaja. Okey, contoh yang pertama 50 biji oren, 10 biji sebungkus. Berapa bungkuskah yang dapat? Dia macam sebelum ni lah. Dia bungkus-bungkus kan. Okey, macam inilah 50 bagi 10. So dapat berapa? Bagi dapat 5. Kalau kita balikkan, nak semak balik 5 darab 10. 5 darab 10 akan dapat 50. So betul lah jawapan dia. 50 bagi 10 adalah 5. Okey, pergi contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Okey, 590 bahagi 10. Okey, yang sebelum ni kita pernah belajar pembahagian nombor 10, 100. Macam ni dia nak bahagikan secara apa? Secara bentuk lazim. So kita ikut je lah ya. Kalau diarahkan ke bentuk lazim, buatlah bentuk lazim. Tapi kalau dia tak bagi arahan bentuk lazim, kita boleh buat apa? Bahagi dengan gerakkan titik perpuluhan dia sekali. Nampak? Kalau kita gerakkan sekali, kita akan dapat 59 perpuluhan sifar. 59 perpuluhan sifar adalah 59. Tengok jawapan dia betul, 59. Okey, tapi kalau kita nak buat bentuk lazim, macam inilah kaedah dia. Yang atas tadi konsep dia kita bahagi macam ni. Kalau macam ni, kalau sikit-sikit nombor tak apa. Kalau macam yang atas ni kalau sikit-sikit nombor tak apa. Kalau banyak teruk macam ni 590, nak buat macam tu memang tak dapat lah kan. Okay, kita terpaksa buat bentuk lazim. Okey, begini tulis 590 dalam 10 dekat luar. Okey, macam ni maksudnya 590 bagi 10. Okey, ambil terus 59. Contoh ni dia ambil terus 59 2 digit terus untuk yang permulaan. Okey, 5 darab 10 dapat 50. Okey, tolakkan dapat 9. Okey, turun ke sifar akan jadi 90. 9 darab 10 90. Okey, tak ada baki sifar. Ni dibagi tahu balik. Nampak? Apabila satu nombor bulat dibahagikan dengan nombor 10. Cara penyelesaian yang mudah ialah ni macam cikgu cakap tadilah. Okey, gerakkan titik perpuluhan. Bila nombor bulat, titik perpuluhan dia automatik dekat hujung. Tu sebab dia start dari hujung. Nampak? Hujung pergi sekali. So jawapan dia 59 perpuluhan sifar ataupun 59. Okey, seterusnya contoh yang ke-3. 960 bahagi dengan 30. Okey, cikgu ajar satu lagi kaedah. Okey, tengok nombor yang 960 hujungnya ada sifar, bahagi dengan 30 hujungnya ada sifar. So kalau ada satu sifar kat hujung, kita buang sifar dia ni. Okey, cikgu tunjuk kaedah cikgu Okey, kita buang sifar dia. Kalau sebelah sini ada 2 sifar, sini 2 sifar, buang dua-dua sifar tu. Okey, jadi sifar ni dah tak pakai. Jadi 96 bahagi 3. Okey, 96 bahagi 3. Dia automatik jadi pembahagian satu digit je lah, walaupun asalnya 2 digit. Jadi bahagi je. Ini kalau kita nak ringkaskan lah ya. 3 darab 3 9. Tolakkan, tak ada apa-apa. 6 turun. 2 darab 3 6. Tolakkan, habis. Okey, tak ada baki. Jadi jawapan dia 32. Okey, tapi dalam kita punya topik ni
Ini cikgu ringkaskan untuk mempercepatkan jalan penyelesaian. Okey, untuk yang ini dia sebab bahagi dengan 2 digit, kita gunalah kaedah 2 digit. Okey, 3 darab 30 akan dapat 90. Tolakkan dapat 6. Lepas tu sifar turun dapat 60. 2 darab 30 60 sifar. So dapat jawapan dia 32. Sama je kan? Okey, sama juga macam ni. Okey. Itu sahaja penerangan ringkas daripada cikgu. Jadi cikgu akan buat latihan. Kamu boleh buka muka surat pada modul muka surat 86, siapkan 86. Lepas tu muka surat 88A, seterusnya 88B, dan akhir sekali untuk minggu ini 88C. Pada modul cikgu dah pecah-pecahkan dia punya, cikgu jarakkan lah yang muka surat 88 tu supaya kamu boleh buat jalan kerja terus di situ. Tak perlu nak salin-salin dekat buku lagi kamu boleh, sama ada kamu nak potong tampal dalam buku boleh, ataupun kamu buat je dekat modul ni sahaja. Jadi lepas ni cikgu akan buat penerangan untuk perbincangan jalan kerja dia. Kamu try buat dulu, lepas tu kamu tengok video, kamu sambung video cikgu ni. Cikgu akan terus bagi jalan penyelesaian dan jawapannya. Kalau betul kamu right, kalau salah kamu pangkar. Kalau rajin buat pembetulan ya. Okey. Okey, seterusnya buka muka surat pada modul pada muka surat 86 modul kamu. Okey, latihan 2.4.3 dan 2.4.4 disekalikan. Sebenarnya 2.4.3 ni kita bahagi dengan 2 digit tanpa baki. Yang ini yang tanpa baki sebenarnya, digabungkan soalannya. Yang ini tanpa baki, yang ini 2.4.4 ni yang ada baki. Bahagi dengan 2 digit juga tapi ada baki. So disekalikan saja. Jadi kita tengoklah. Okey. Yang pertama, kira secara congak. Congak ni maksud dia kita kira tak payah nak pakai kalkulator apa semua, sebab senang. Kategori senang bagi orang yang tahu, tapi bagi kamu terpaksa juga kira bentuk lazim. Okey, kaedah yang senang macam cikgu cakap tadi, ada kaedah mudah ke? Tengok hujung dia ada sifar, sini pun ada sifar, kita potong sifar yang satu ni. Okey, satu sifar. Okey, jadi akan jadi 9 bahagi 1. 9 bahagi 1 berapa? 9 bahagi 1 akan dapat 9 balik lah. 9, sebab cuba cek 9 darab 1 akan dapat 9. Okey, bahagikan songsang pada darab dan darab songsang pada bahagi, benda yang sama. Okey, sama enggak macam ni? Ni ada 2 sifar kat belakang dia, hujung. Kita tengok nombor yang hujung-hujung ini ada 1. So kita ambil 1 je lah. Sebab kalau potong 1, sebelah sini pun 1 je lagi. Yang ini janganlah potong pula sebab kita kalau 2, sini 2 boleh lah. Sebab sini 1, 1 je potong. Jadi akan jadi 30 bahagi 3. Bacalah sifar 3. Sampailah 10 kali 3 30 kan. 30 bahagi 3 akan dapat 10. Sebab 10 darab 3 30. Okey, dapatlah 10 jawapan dia. Itulah namanya congak. Sama juga yang ini. Okey, hujung dia ada sifar. Kita potong sifar dia ni. 1 je potong. Okey, jadi 22 bahagi 2. 22 bahagi 2 apa? Baca sifar 2. Baca 11 kali 2 22. Okey, maknanya 22 bahagi 2 adalah 11. Baca sifar 2 sampai 11 je dapat nilai 22 kan. So 11 kali 2 22. Jadi 22 bahagi 2 adalah 11. Okey, sama juga yang ni. Hujung dia ada sifar, potong 1 sahaja sifar dia. Baca sifar 5. Jadi kan bahagi 5 kan. Maknanya sifar 5 lah baca. Baca sifar 5. Kita akan dapat 11 darab 5 55. 55 bahagi 5 akan dapat 11. Okey, begitulah caranya. Sebab itu congak ya. Congak ni kira cepat maksud dia. Kira tanpa buat jalan kerja apa-apa. Okey, yang ini agak sukar, kamu kena cari kertas kosong kat mana-mana. Selesaikan ya. 96 bahagi 12. Okey, kalau kamu kiralah ya. 96 bahagi dengan 12. Kita baca sifar 12. 1 darab 12 12, 2 darab 12 24, 3 darab 12 36, sampailah 8 darab 12 96. So 96 tepat. Jadi 8 darab 12 dapat 96. Tolakkan habis. Okey, 8 ada 8. Okey, 8 di sini jawapan dia. Okey, 60 bahagi 14. Terpaksalah kita buat sifar 14. Macam nak buat, kita kena
Buatlah tambah bagi yang tak tahu. Okey, 1 darab 14 14. 2 darab 14 28. 3 darab 14 oh tak tahu. Okey, 28 tambah 14. Tambahkanlah ya. 28 tambah 14. 8 4 12 4 42. So banyak nak kena buat. 4 tambah lagi 42 tambah dengan 14. Okey, 6 4 tambah 1 5. Okey, 56. Okey, kira lah macam tu kena buat sifir sebab kita tak hafal sifir 14. Kena buat macam tu. Jadi ini untuk sifir 14. Jadi 60 bahagi 14. Kita buatlah 60 bahagi dengan 14. Okey, 60. 56 yang paling dekat kan. Okey, try 4. 4 darab 14 ni ni sifir 14 tadi 4 darab 14 akan dapat 56. Tolakkan akan dapat 60 tolak 56 akan dapat 4. So bakilah 4 ni. Okey, 4 baki 4 mana? 4 baki 4. Okey, ini jawapan dia. Okey. Yang lain-lain pun buat macam ni juga. Kena buat sifir, buat kat kertas kosong mana-mana kertas conteng kat luar, lepas tu buat bahagi macam nilah. 1 1 1. Okey. Okey, akan dapat. Okey, 84 bahagi 22. Okey, cikgu kira-kira dekat luar. Sudah dapat jawapan dia 3 baki 18. Okey, dan akhir sekali 85 bahagi 17 akan dapat 5. Okey, cuba kira di luar, kira sendiri So ini cikgu bagi terus jawapan dia. Kaedah dia macam cikgu ajar ni kena buat sifir, tengok macam ni. Sebab kita sifir 7 mana hafal. Okey, seterusnya ni macam ni. Ni kena buat sifir 13. Okey, kita buatlah sifir 13. Cikgu dah siapkan sifir 13. Cikgu tolong buat dekat sini lah. 1 darab 13 13. 2 darab 13 26. 3 darab 13 39. 4 darab 13 52. 5 darab 13 65. Okey, kita stop sampai 5. Biasanya dia tak buat banyak. Kita try sampai 5 dulu Okey, sini dah dibagi clue 1 darab 13. Terus je 1 darab 13 akan dapat 13. Okey, tolakkan dapat 6. Okey, 65. Okey, sini 65. 5 turun kan? 6. Okey, 5 turun. Okey, dah disediakan 65. Okey, tengok kat sifir 13 65. Ada 65. Jawapan dia berapa? 5. So 5 tu tulis di ruangan jawapan atas. 5 darab 13 akan dapat 65. Tak ada baki kan? Okey, tak ada baki. Okey, seterusnya yang B sifir 16. Buatlah sifir 16 pula. 1 darab 16 16. 2 darab 16 32. 3 darab 16 48. 4 darab 16 64. So dia dah bagi dah 2. Okey, 2 darab 16 32. 2 darab 16 32. Okey, dah betul dah dibuat. Okey, 36 tolak 32 akan dapat 4. Okey, 8 turun dapat 48. Okey, 48. Tengok sifir 16. Okey, 48 ni 3. So 3 lah jawapan dia. 3 darab 16 48. Tak ada baki. 48 tolak 48 sifar Okey, seterusnya di sini jawapan tak dibagi. So kita kena buat sifir. Tapi dah dibagi ni sifir 15 tapi 45 di sini. So kita tahulah berapa jawapan di sini nanti Kita buatlah sifir 15. 1 darab 15 15. 2 darab 15 30. 3 darab 15 45. 4 darab 15 60. 5 darab 15 75. Okey, kita tengok satu-satu 52. Ya, kita tengok 52 dalam ni kita ambil 2 digit terus. Kita ikut je yang buku ni sebab cikgu biasa buat satu-satu kan. Jadi dalam buku ni dia dah
teruskan 2, kita kena follow lah. Tengok dia ambil 52 terus 52. Tengok 52. 45, 60. 60 ni dah terlajak. So undur satu tapak ke belakang. Okey, 45. 45 jawapan dia 3. So ambil 45 dan ambil 3. Okey, 45 dia dah ambil. Okey, 3 di ruang jawapan ni. Ni yang bahagian ni untuk ruang jawapan yang depan ni ruang jawapan sebab sifir darab Okey, 3 darab 15 kita dapat berapa tadi? 45. So tolakkanlah. Tolakkan dapat 7. 52 tolak 45 akan dapat 7 7 turun 5 ni dapat 75. Kita tengok dekat sifir 15, 75 ada di sini tepat 75. So jawapan dia berapa? Tengok sebelah 5 kita letaklah 5 darab 15 adalah 75. So tolakkan dapat sifar, tak ada baki. Jadi jawapan dia 35. Okey, yang D. Okey, yang D sifir 18 tapi jawapan dah dibagi. So kita kira-kira 2 darab 18 akan dapat berapa? Kita kiralah 2 darab 18 darab 2 8 kali 2 16, 1 kali 2 3 36. So sini 36 lah. Ok, 52 tolak 36 dapat berapa? Dapat 16. Dia dah bagi jawapan sini. Ok, sifar turun 160 lah. So 160 di sini. Dibagi jawapan lagi. Dibagi jawapan dia 8 8 dah ada jawapan dah. Dia turun 8. Dia cakap 8 darab 18 dapat berapa? Tak, kita kena kira lah. 18 darab 8 kali 8 berapa? 64. 1 kali 8 8 campur 6 8 9 10 11 12 13 14. So 14 144 lah. So di sini 144. So tolakkan dapat berapa? Tolakkan saja akan dapat 16. So 16 ini adalah bakinya. Okey, di sini sifir 25. Okey, dia buat sifir 25 tapi ruang jawapan tak ada. Tapi di sini ada 75. So kita kira terpaksalah buat sifir 25. 1 darab 25 25, 2 darab 25 50, 3 darab 25 75. So kita cuba tengok. Okey, 75 dah ada sini. So 3 lah jawapan dia. 75. 3 darab 25 75. Tolakkan sifar. Okey, turun 5 turun. Okey, sifar 5 adalah 5. So dalam sifir 25 mana ada 5 lah. Awal-awal pun dah 25. So 25 ni dah terlajak. Undur ke belakang adalah nombor dia apa? Tengok. Tak ada apa-apa. Sifar lah. Kalau tak ada apa-apa ni sifar. So letak je lah sifar. Sifar lah. Sifar darab 25 akan dapat sifar. 5 tolak sifar akan dapat 5. So dia baki 5. Seterusnya okey, sifir 12. Sifir 12 kita boleh baca kan. Dah hafal kan sifir 12. So bacalah sifir 12. Dekat sini bagi jawapan 3 darab 12. Okey, dapat 36 betul. 40 di sini 4 lah 4 hasil tolak dia 4. Sifar turun jadi 40. Baca sifir 12. 1 darab 12 12, 2 darab 12 24, 3 darab 12 36, 4 darab 12 berapa? 48. 48 dah terlajak. Sini 40 je. So 4 terlajak jadi 3 lah. 3 darab 12 36. So baki dia 40 tolak 36 dapat 4. Betul? Okey. Itulah jawapan untuk semua jawapan bagi muka surat 86. So kalau salah tolong betulkan. Kalau betul write terus guna pen merah. So kita ni tak tahulah bila nak jumpa, jadi tolong tanda sendiri. Cikgu dah bagi perbincangan dan jalan penyelesaian. Tolong terus jawab tanda selepas jawab tanda terus. Okey, kita terus subtopik yang seterusnya, penyelesaian masalah harian. Cikgu akan terus cuba dulu buat soalan 88 muka surat 88A, 88B dan 88C. Sekejap lagi cikgu akan bagi jalan penyelesaian dia
dan murid-murid boleh terus tanda. Tapi kalau langsung tak faham lagi, ini boleh guna kalkulator sebab ini penyelesaian harian. Kita kena fahamkan apa yang dia nak, lepas tu kita keluarkan maklumat tu, kita selesaikan. Sebab dia susah. Bagi kamu yang membaca yang lambat lagilah susah. Okey, kat modul 88A. Okey, cikgu besarkan. Sekejap. Besar sikit lagi. Okey, soalan yang pertama. Okey, kita keluarkan maklumat macam soalan-soalan penyelesaian harian yang sebelum-sebelum ni, tapi ini bab bahagi, so mesti bahagilah kan. Senanglah sikit, ada clue dah. Okey, 80 biji nanas. Nanas ejaan dia, kita sebut nanas tapi ejaan dia nanas. 80 biji nanas dibahagi. Nampak dia dah terang-terang cakap bahagi sama banyak. Okey, so bahagilah 80 itu dia punya kata kunci, dibahagikan. So bahagi, so tak payah pening kepala. Ke dalam 5 buah bakul. Kirakan bilangan biji nanas ada dalam setiap bakul. So bahagi 80 bahagi 5. Tekan je kalkulator. 80 bahagi dengan 5 sama dengan berapa? 16. Okey, 16 apa 16 maksud 16? Tengoklah soalan dia. 16 apa? 16 biji lah. 16 biji nanas untuk setiap bakul lah. Okey, seterusnya. Sebuah tapak semayan mempunyai 220 tapak semayan ni lah tempat kita nak buat semayan. Pokok apa-apa jenis pokok lah. Tapi di sini 220 batang anak pokok kelapa sawit. Anak pokok kelapa sawit itu ditanam dalam 4 baris. Berapakah batang pokok yang ditanam dalam 1 baris? So dibahagi-bahagikan sama rata lah. Dibuat dalam 4 baris. Jadi 1 baris berapa? So bahagilah 220 bahagi 4. Okey, sama dengan berapa? Kira-kira guna kalkulator, tekan je kalkulator. Okey, dapat jawapan dia 55. 55 apa? 55 batang pokok. Pokok apa? Sawit. Okey, tak susah kan? Yang ni jangan risau, boleh pakai kalkulator. Okey. Soalan nombor 3. Sempena hari kanak-kanak. Ni ada 2 soalan A dan B. Sempena hari kanak-kanak, sebuah pertubuhan amal telah membeli 150 set alat mainan. Semua set alat mainan itu diagihkan. Okey, diagihkan sama banyak. So bahagilah. Diagihkan maknanya dibagi. Diagih tu maknanya dibagi-bagi sama banyak. So kepada 7 buah rumah anak yatim. Kirakan yang A kira bilangan alat permainan yang diterima oleh setiap rumah anak yatim. Yang B, berapakah set alat mainan yang tinggal? Maksud baki dia lah. Benda ada baki. Bila ada baki, kita nak tak nak terpaksa buat bentuk lazim. Dia ada kaedah guna kalkulator juga, tapi sukar cikgu nak tunjuk dekat sini sebab kita jarak jauh secara dalam talian ni agak sukar sikit. Jadi kita guna je kaedah sebab dia cuma 7 saja kan. Kalau banyak, kalau macam melibatkan 3 digit atau 2 digit, cikgu mungkin akan tunjukkan jugalah kaedah kalkulator tu. So memang confirm ada baki. Bila ada baki, kita guna kaedah lazim lah 150 bahagi dengan 7. Okey, 2 darab 7. Okey, 15. Sifir 7. Okey, kalau kamu tak ingat, cikgu buatlah sifir 7 sini. 1 darab 7, 7. 2 darab 7, 14. 3 darab 7, 21. 4 darab 7, 28. Okey, stop dulu. Kita try. Okey, kita ambil 15 teruslah. Okey, 2 digit. Awal-awal kita ambil 2 digit. Sebab 7, 1 tak sampai, ambil 2 digit terus. Okey, 15. 15 tengok 7, 14, 21. 21 terlajak undur 1 tapak ke belakang, ambil 14. 14 jawapan dia 2. So 14 jawapan dia 2 2 darab 7, 14. Okey.
15 tolak 14 akan dapat 1. Okey, sifar turun. 10. Tengok sifir. 7, 14. Oh, 14 terlajak. Undur belakang sikit. 7. Jawapan dia 1. 1 darab 7. 7 lah ya. Ni 10 tolak 7 dapat 3. So, ini baki dia. Okey, dia kata kirakan bilangan set mainan untuk setiap anak yatim, setiap rumah anak yatim akan dapat 21 set lah. Jawapan dia 21 set. Ini jawapan dia 21 set. Dia cakap untuk setiap rumah anak yatim. So, baki dia ni tak boleh lah bagi. Sebab ada 7 buah tu, takkan nak potong-potong. Sebab dia main satu set. Tak boleh nak potong-potong Sebab 3 baki dia 3 je lagi. Okey, tu sebab ada soalan yang seterusnya. Berapakah set mainan yang tinggal? So, 3 lah jawapannya. 3 set. Baki dia tu lah. Baki yang tinggal. Okey, faham ya? Tak faham? Kontak cikgu. WhatsApp je. Jangan risau. Cikgu sentiasa online. Sambil kita bermain e-game. Kita berlatih. Ada beberapa orang student yang berlatih dengan cikgu. Cikgu pun noob lagi. Kita main PUBG. Kalau ada pertandingan sekolah, kita boleh join sekali nanti. Okey, jangan risau. Apa-apa hal tanya je cikgu. Jangan malu-malu Jangan malu bertanya. Bukannya cikgu nak pukul kamu pun. Okey. Seterusnya pada modul buka muka surat 88B. Okey, masih lagi latihan 2.4.5 Okey, muka surat yang seterusnya. Jadi kita besarkan sikit. Lupa pula. Kita besarkan mana dia punya. Minta maaf kita terpaksa pakai Photoshop sebab senang nak kita nak tulis. Besar sangat ke? Okey, cikgu harap semua jelas Okey, soalan seterusnya. Soalan 4. Encik Sulaiman ada 400 biji limau kasturi. Kenal limau kasturi? Limau yang kecil-kecil tu, yang kadang-kadang orang buat teh ais limau. Dia pakai limau kasturi lah kebanyakannya sebab limau nipis mahal. Limau nipis yang besar sikit warna hijau tu. Limau kasturi 400 biji limau kasturi. Dia melonggokkan limau kasturi kepada 20 biji selonggok. Main longgok-longgok nak jual ke ni? Berapa longgokkah limau kasturi yang dia peroleh? Dia tak beritahu untuk apa Tapi tak apalah. Dia longgok-longgokkan. Satu longgok 20 biji. Satu longgok 20 biji. So, dia nak bagi sama rata kan. Berapa longgokkan limau kasturi yang dia peroleh. So, dia bagilah. Bahagi-bahagikan. So, bahagilah. Okey, 400 bahagi 20. 400 bahagi dengan 20. Macam cikgu cakap sebelum ni kan. Bila bahagi nombor dia sifar di belakang. Tengok. Dia punya ni. Ada sifar juga. Sini pun ada sifar. So, potonglah satu. Potong satu. Ni kalau kita nak kira lah kan. Kalau nak mudah. Tapi kan benda boleh guna kalkulator. Tekan je kalkulator pun terus akan dapat jawapan. 40 bahagi 2 ni saja-saja tak nak pakai kalkulator. Boleh juga, tak ada masalah. Kalau kamu nampak benda tu nampak senang, tak payah pakai kalkulator. Bahagi dengan 2 kan. 2 darab 2, 4. Tolakkan, habis. Sifar turun. Sifar berapa? Dalam sifir 2, sifar adalah sifar. Sifar darab 2, sifar tolakkan akan tak ada baki apa-apa. So, jawapan dia 20. 20 apa? Berapa longgok limau kasturi yang diperoleh? Bukan jawapan dia 20 biji Sebab selonggok 20 biji. 20 apa? 20 longgok. Tapi kan jangan risaulah. Kalau kamu ambil SPM pun kamu tak buat perkataan ni, dia akan bagi markah penuh Kalau keliru tak tahu nak buat apa, kamu letak je 20. Still jawapan kamu masih dapat markah penuh. Kamu jangan risau. Matematik ni banyak ditolong sebenarnya sebab ramai sangat yang tak lulus. Nombor 5. Puan Rahimah ialah penjaja buah-buahan. Dia memasukkan 12 ulas nangka ke dalam satu bungkus. Cari bilangan bungkus yang dia peroleh jika sebiji nangka mempunyai 180 ulas. Okey, dia tak cakap berapa biji nangka Di sini dia cakap sebiji nangka. Maksudnya sebiji je lah tu. Dia tak cakap 2 biji nangka ke dekat sini Dia cuma bagi tahu sebiji nangka 180.
So kita ambil maklumat yang ada saja. Maklumat yang ada hanya sebiji nangka. So sebiji nangka ada 180. Jawapan dia adalah penyelesaian dia adalah 180 lah. 180 ulas kita bahagikan dengan 12. So tekan kalkulator, kita akan dapat 15. Okey, boleh semak kalkulator. Tekan kalkulator masing-masing. Simbol bahagi begini dia macam tolak, ada titik di atas dan bawah macam ni. So jawapan dia 15. 15 apa? 15 bungkus. Okey, itulah jawapan dia untuk soalan 5. Soalan 6. Okey, tengok soalan dia. Seorang pekebun menggunakan kereta sorong untuk mengangkut buah kelapa dari kebun ke lori. Kereta sorong itu hanya memuatkan 18 biji kelapa. So satu kereta sorong 18 biji je boleh masuk. Banyak juga satu kereta sorong 18 ni. Kira hebat dia ni. Berapa kalikah pekebun itu perlu menyorong kereta sorong? Maksudnya dibawa menyorong tu, dibawa kereta sorong tu untuk menghantar ke semua Okey, ini masa cikgu buat buku teks, bukan cikgu buat buku teks, masa cikgu dipanggil untuk buat saya makan, cikgu suruh guna perkataan optimum soalan ni. Ni soalan kebat Kalau cikgu bagi soalan budak tingkatan 3 tak semua boleh jawab sebenarnya soalan ni. Cikgu dah bagi tahu diorang, tapi diorang kata tak perlu letak perkataan optimum. Sebenarnya benda ni optimum tau, pengoptimuman. Dioptimumkan penggunaan kereta sorong tu. Sebab benda ni akan ada baki sikit. Apa maksud akan ada baki nanti sikit. Baki tu pun nak kena angkut juga sebabnya. So kita buatlah. Kita buat Okay, kita try tekan kalkulator. Okay, cikgu tunjuk okay, sebab ini bahagi 18. Yang ini memang ada baki. Cikgu dah kira siap-siap tadi. Jadi soalan ni soalan yang memang kebat, yang susah dijawab. Aliran perdana pun belum tentu boleh jawab soalan ni kalau tanya budak tingkatan 3 aliran perdana pun. Jadi cikgu tunjukkan terus di sini kalkulator. Kaedah dia macam mana nak tentukan dia, sebab dia cakap berapa kali tadi kan. Dia akan, jawapan dia akan ada perpuluhan. So kita buka kalkulator sekejap Okay, baiklah, sini ada kalkulator. Dia punya jalan kerja tadi 520 bahagi dengan 18 kan. 520 bahagi dengan 18 sama dengan dia ada perpuluhan 8 28.8889. So kita ambil 28, maksudnya 28 kali dia sorong dengan sama banyak lah. Dia bawa 18 biji, 18 sebanyak 18 kali ulang. 18 kali dia bergerak. Tetapi ada baki sikit tau. Baki ni gunakanlah satu kereta sorong lagi. Bukan satu kereta sorong yang lain, kereta sorong yang sama. Dah 28 kali. Oh, ada baki. Nak tahu macam mana kita nak tahu baki dia berapa? Cara dia macam ni Okey, kita ambil 28 ni tadi. Mana ke tadi? Kita punya kerja tadi. Okey, kita buat 520 kita bahagi dengan 18 kan. Kita dapat jawapan berapa tadi? 28 betul? Okey, 28 di sini. So di sinilah 28. Dia ada perpuluhan tadi. Perpuluhan tu kalau nak tahu terus baki, senang je. Okey. Kamu tolakkan nombor bulat dia. Nombor bulat dia berapa? 28. Okey, tolak 28. Tekan sama dengan dulu Okey, ini yang perpuluhan tadi Nak tahu baki dia kan? Tadi kita dalam soalan kita bahagi berapa? Kita bahagi 18. So kita darab dengan 18 ni. Dia macam complicated sikit. Baki dia adalah 16 biji baki dia. Baki dia adalah 16 biji.
So di sini kalau kamu kira-kira akan dapat 16 biji baki dia. Okey, 28 baki 16. Okey, 520. Kalau kau nak buat bentuk lazim yang macam tadi kita dah automatik tahu 28 macam kaedah cikgu tadi 28 baki baik pula baki padam keliru pula ni Kang. Baki maaf, baki 16. Okey, kalau bentuk lazim ada juga kaedah dia. Walaupun kita guna kalkulator, kita nak buat nampakkan kita macam buat bentuk lazim. Okey, kita dapat jawapan 28 perpuluhan something tadi kan. Okey, so letak 28, nombor bulat je letak. Kita darabkan 28 darab 18 balik. Kita dapat berapa jawapan dia? Okey, 28 kita padam dulu. 28 darab dengan 16. Ni kalau nak buat bentuk lazim lah, nak nampak cantik darab 16 pula, silap sorry. 18. 28 darab 18. Sebab apa darab 18? Sebab ini tadi soalan kita bahagi 18 kan. So kita kena darab 18 lah. Nak tahu bawah ni berapa jawapan dia. Akan dapat 504. So di sini 540 ke? 504. So di sini 504. So tolakkan 520 tolak 504 akan dapat 16. So ini baki dia. Ini cuma jalan kerja saja. Jadi kamu bayangkan dia sorong nak semua sekali disorong. Okey, dapat 28 kali. 28 kali sorong. Jadi 16 baki ni dia tak tinggal bukan bagi ke orang. Dia nak sorong bawa habiskan saja. Jadi 16 tu pun dia sorong sekali. Jadi 16 tu yang kali ke 29. Jadi jawapan dia 29 kali soalan dia. Kereta sonok itu hanya memuatkan tak jelas pula 18 biji kelapa. Berapa kalikah? Okey, soalan dia berapa kalikah perkebun tu. So jawapan dia 29 kali. Ini memang kebat soalan ni cikgu dah nak gugurkan tapi dia orang tak nak gugurkan. Ini soalan pengoptimuman sebenarnya, optimum, penggunaan optimum. Tak sesuai untuk menikah khas. Tapi nak buat macam mana? Dia cuma kata cikgu cuma semak sahaja. Betul atau salah? So saya semak sajalah. Ini saya terlibat dalam semakan buku teks ni. Okey, so perkataan optimum pun dia tak nak letak juga. So kita follow je lah. Tapi beginilah jawapan sebenar dia 29 kali. Ini sebenarnya soalan yang sangat susah. So aliran perdana yang PT3 pun cikgu boleh jamin lah. Mungkin kalau sekolah kita tak sampai 50%, mungkin lah. Dia just mungkin saja. Sebab ni soalan yang susah. Mungkin akan ramai jawab 28 baki 16. Kemungkinan besar ramai akan jawab. Jawapan dia salah 28 baki 16. Dia bukan nak hasil bahagi atau hasil baki. Dia nak berapa kali. So jawapan dia 29 kali. Ulang alik. So tapi yang last kali dia hanya bawa 16. Dia tak bawa 18. Kurang 2 daripada yang sepatutnya. So itulah apa dia bawa secara optimum. Itu sebab cikgu cakap optimum tu. Soalan ni pun dia kalau sebenarnya kalau dia tak buat perkataan optimum tu, sebab umum sangat soalan dia ni, berapa kalikah. Kalau pekebun tu saja-saja nak isi 10 pun boleh sebenarnya kan, kalau ikut kan. So jawapan dia tak tentu dekat sini sepatutnya, sebab tak ada perkataan optimum tu. Okey, untuk yang kali ini jawapan dia adalah 29 kali. So follow saja apa yang dah ada. Okey, seterusnya buka modul muka surat 88C. Soalan terakhir untuk minggu ini. Minggu depan kita dah masuk topik lain. So untuk bahagi ini yang terakhir. Apa-apa hal boleh tanya yang soalan, terutamanya soalan 6 tadi. Kalau tak faham juga apa yang cikgu cakap. Okey, seterusnya cikgu besarkan sikit. Sekejap. Okey. Okey, besar ni kalau tak nampak juga cikgu tak tahulah. Okey, gambar menunjukkan sebuah bentuk prisma.
Okay, ni jelas gambar dia macam dekat modul kita, photostat saja tak dengar. Sebenarnya dia susun apa? Disusun pensel pensel 45 batang pensel. Dia buat satu prisma, 40 batang pensel. Prisma ini bentuk prisma lah. Ini bukan segitiga, ni prisma isi padu. Kira bilangan prisma yang dapat dibentukkan dengan 360 batang pensel. So bahagi saja. Disediakan 630 satu prisma 45. Dia bila ada melibatkan satu kumpulan dan bilangan yang banyak, mesti bahagi. Okay, jadi buat je benda ni, boleh tekan kalkulator. So tekan je kalkulator. 630 bahagi dengan 45 sama dengan tekan dapat 14. 14 apa? 14 buah prisma. Okey, baiklah. Itu saja untuk minggu ini. Lama juga lebih 40 minit video ni Okey, harap kamu semua tak bosan sebab cikgu video ni cikgu gabungkan terus. Cikgu tak nak edit lah pakai Premiere Pro sebab mungkin nanti ada benda yang tertinggal atau lama dia sangat lama. Jadi cikgu teruskan buat. Jadi selesaikan kamu punya kerja dan tolong hantar bukti kamu punya kerja tu pada cikgu. Okey, assalamualaikum.